Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasuli Rabbil Alamin, Nabiyyina wa Habibina wa Qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Yang dihormati pengacara majlis dan juga pengurusi dan penasihat Surau An-Nur dan semua yang kuasanya, muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada hari ini Jumaat 8 September 2023 saya dapat sampai ke Surau Infinity ini dalam program tazkirah kita yang bertajuk Fiqh berinteraksi sesama manusia. Fiqh berinteraksi sama manusia, ataupun khusus kepada muamalah di antara suami dan isteri. Muamalah antara suami dan isteri. Maknanya kalau kita kata fiqh manusia itu luas, tapi kalau kita ambil fiqh suami isteri lagi ringkas, lagi orang panggil fokus kepada tajuk kita. Kebetulan alhamdulillah ada sebuah buku yang dikeluarkan oleh Karya Bestari, baru je keluar buku ni. Tajuk dia Wa Abshiru, terimalah khabar gembira. Ini adalah merupakan koleksi kuliah-kuliah saya, nota-nota yang diambil kemudian dikumpul jadi buku. Jadi kita tengok tajuk yang diberi ini ada dalam bab yang ke-10 di muka surat 153. Yang ada buku tu boleh tengok muka surat bab yang ke-10, membentuk perkahwinan yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi bila kita berkahwin, tujuan kita kena letak yang pertama sekali, tujuan dia mencari keredaan Allah Azza wa Jalla. Barulah semua apa yang kita buat dapat pahala, termasuk duduk dengan isteri dapat pahala. Salah satu daripada agenda yang Nabi kita tak suka, iaitulah berbual-bual selepas solat Isya. Lepas solat Isya kita bersembang sampai tengah malam. Itu di antara agenda yang tidak disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali mesyuarat untuk perang, untuk maslahah dakwah, dan tidak termasuk dalam larangan perbualan di antara suami dengan isteri. Itu yang jadi. Kita pula kalau buang dengan suami isteri cepat je lena. Kalau buang kawan-kawan pukul 12 tutup kedai pun, tuan restoran 3 kali dah angkat gelas dah, lepas kosong meja tak keluar lagi dia. Dia buang isteri dia sekejap ya, dia nak lena dah. Jadi kita kata ini satu masalah kepincangan yang berlaku pada masyarakat yang perlu kita tanganinya insya-Allah. Jadi bila kita sebut tentang fiqh muamalat, bila kita nampaklah secara malam ni kita nak tanya-tanya je, boleh jawab kan? Kalau boleh jawab, tak ada jawab pun jawab juga. Sebab kalau ada jawapan yang betul, tak tahulah pengurus dia ada hadiah kot. Kalau tak betul pun tak adalah, kita kena denda. Bila orang kata fiqh muamalat, kita nampak muamalat tu apa benda? Biasanya muamalat nampak bank muamalat, naik kredit tinggi malam ni bank muamalat, nampak itu je. Lagi muamalat interaksi bersama orang Islam, interaksi sama-sama orang, itu muamalat. Memang betul, kita ni muamalat maknanya hubungan di antara kita dengan orang lain. Yang pertama sekali, muamalat kita dengan Allah, itu dia panggil dari sudut ibadat. Dari sudut ibadat, dari sudut akidah, kita kena ada kepahaman yang betul bahawa kita beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Itu dia panggil muamalat. Kemudian yang kedua, muamalat dengan orang. Kita dengan orang, dengan beri salamnya, cakap baik,
kunjung ziarah menziarahi, itu termasuk muamalat. Dan muamalat yang biasa kita faham seperti yang dijawab oleh sahabat kita tadi, bila kata muamalat kita nampak barang-barang. Fiqh muamalat, fiqh jual beli, gadaian, sewa menyewa, itu muamalat. Itu maknanya satu kepahaman yang sempit dalam Islam ini. Sepatutnya bila kata muamalat, maknanya hubungan di antara kita manusia, semuanya ada fiqh muamalat yang tersendiri. Barulah kita nampak, oh Islam tu muamalat dia dengan orang ni. Sebab pernah satu hari sahabat ni pergi tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seorang makcik kuat ibadahnya kuat, malam dia bertahajud, siang dia berpuasa, tetapi tu'zi jarha, dia menyakiti jiran dia, suka menyakiti jiran. Kalau kita lah, orang tanya kita lah, warak ni ibadat kuat, puasa siang, malam tahajud, agak-agak kita nak kata, kita nak bagi kredit apa ke makcik ni? Ahli syurga ni, sebab dia kuat ibadat. Rupa-rupanya tak. Baginda Nabi SAW menjawab, hiya finnar, orang ni dalam neraka. Kenapa? Sebab dia muamalah dia tak seimbang, baik dengan Allah tapi tidak baik dengan makhluk Allah. Dia baik dengan Allah, solat, ibadah, itu peribadi dia dengan Allah, tetapi dia tidak baik dengan makhluk, duk menyakiti jiran, mulut leza, mengatur orang. Maka Nabi SAW tetap meletakkan orang ni hiya finnar, orang ni akan masuk dalam neraka, wal'iyazubillah. Maka kita kena sedar, kita kena faham bahawa kita ni mesti ada semua. Dalam bahasa yang sering digunakan oleh sebahagian pendakwah, dia kata hablum minallah dengan hablum minan nas. Mana hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan manusia mesti selari. Jadi para jemaah sekalian, alhamdulillah, itu yang kita nak bincangkan tentang muamalat suami isteri, apa yang patut kita buat. Kita mengatakan alhamdulillah, di antara usus ataupun asas yang utama sekali dalam perbincangan kita ni yang kita kena letak, iaitulah sebagaimana Allah SWT sebut dalam Al-Quran. Tengok kan yang ada kitab muka surat 154 dalam surah Ar-Rum, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Allah Ta'ala mula dengan wa min ayatihi, di antara tanda-tanda. Tanda-tanda apa tu? Tanda-tanda kekuasaan, tanda-tanda keagungan, tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla, an khalaqalakum min anfusikum azwaja, Allah jadikan kita ni berpasangan, laki-laki, pasangan dia perempuan. Mari zaman Nabi Lut, laki-laki nak kahwin dengan laki-laki. Tuan-tuan perasan ke tidak, umat kaum Nabi Lut yang buat hijrah tu total loss, mati semua sekali. Tetapi yang tak matinya siapa? Siapa yang tak mati? Kenapa boleh hidup balik? Kalau kita tanya, kenapa peristiwa yang berlaku pada kaum Lut itu diulang balik? Kenapa? Jawabnya sebab yang tak matinya syaitan yang menggoda manusia buat kerja jahat tu tak mati. Jadi ni berbalik. Sehingga kan ahli fikir mengatakan, dia kata ajaran sesat ke, perbuatan buruk, perbuatan jahat ni ke, dia ni macam api dalam sekam. Tahu sekam orang tanah padi tu, dia tak padam. Api tu akan ada, bila mari angin keluar balik dia punya api. Maknanya demikianlah yang berlaku pada manusia ini. Zaman Nabi Lut sudah habis, semua sekali sudah mati, sehingga dibalik bumi, terbalik bumi, dilontar, dihujan dengan batu.
Tapi kenapa timbul balik sekarang? Manusia laki-laki nak kahwin dengan sama laki-laki, perempuan sama perempuan, telah diiktiraf oleh sebahagian tempat, kita kata. Maka itu adalah amalan-amalan yang ditunjuk oleh syaitan, bahawa mereka boleh kembalikan semula, recycle balik peristiwa-peristiwa yang sudah berlaku di zaman ini. Jadi kata itulah kata ahli sejarah, at-tarikh yu'idu nafsahu. Sejarah ni akan berulang balik, tetapi yang berbezanya watak pelakon. Peristiwa sama. Kalau kita cari watak Fir'aun zaman dulu, ada zaman kita. Watak Abu Jahal lagi dekat. Abu Jahal taklah jauh sangat, baru 1400 tahun lebih. Jadi watak-watak sudah ada. Maka Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, wa min ayatihi, di antara tanda-tanda keagungan, kekuasaan Allah Azza wa Jalla, Allah jadikan kamu berpasangan. Itu salah satu daripada ajaib. Tujuan apa? Litaskunu ilaiha, supaya kamu tenang hidup bersama dengannya. Jadi tujuan orang kahwin ni litaskunu ilaiha. Tengok bahasa Al-Quran. Sebab itulah dia kata buku ni nota ambil daripada tadabbur Al-Quran yang saya sampaikan. Allah nak kita litaskunu ilaiha, supaya kamu tenang apabila bersama dengan, duduk dengan isteri. Isteri pun sama juga. Suami nak balik dah ni, rasa suka, rasa happy, rasa gembira. Suami pun habis waktu kerja, habis waktu musafir, nak balik sebab di sana adanya isteri yang sedang menunggu. Kalau Tuhan kata litaskunu ma'aha, selesai banyak masalah. Supaya kamu duduk dengan isteri. Sekarang ni berapa ramai orang duduk bersama isteri, duduk satu rumah, katanya satu bumbung, tapi tak bercakap, masing-masing bawa diri. Zaman kita ini, yang baik-baik pun bibit-bibit ini sudah muncul. Duduk sebelah-sebelah, suami sini, isteri sini, tapi suami cakap dengan orang lain, isteri cakap dengan orang lain. Berlaku ke tak berlaku? Tak ngaku dah muslimah. Ngaku. Dia cakap apa? Ni mazhab wasabi kita ni berat sekarang ni. Nama kita ini dipanggil mazhab wasabi dengan selfie. Mula-mula dia selfie, dia ambil gambar dia sendiri. Lepas tu masuk dalam WhatsApp, dalam grup. Saya lah guraunya. Kita kata lah ni dua mazhab yang sangat masyhur. Yang pertama selfie, yang kedua wasabi. Lepas pada WhatsApp, masuk dalam grup WhatsApp, apa ni? Dalam grup WhatsApp. Jadi kita kata ini di antara ciri-ciri kerusakan kalau tidak dikawal. Maknanya kalau kita tidak kawal diri kita, akan berlakulah peristiwa ini. Jadi orang ni tengok kawan dia, ini tengok kawan dia, tak tahu siapa. Akhir sekali terlena begitu ya, bercakap pun tidak. Kita mengatakan satu perkara yang cukup berbahaya. Kemudian Allah Ta'ala letak di sini, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah Ta'ala jadikan di antara kamu suami isteri mesti ada mawaddah, kasih sayang, dan rahmat, kasihan belas. Dalam ayat ini Allah SWT letak kepada kita, yang pertama kasih sayang, yang kedua kasihan belas. Apa dia masuk kasih sayang dan kenapa yang kedua tu apa dia kasihan belas? Kita kata ini di antara perkara yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla bermakna ada perbezaan. Waktu kita muda-muda ni, muda belakang lah kita ni dah, cuma ada lama, ada baru sikit ya. Semuanya kasih sayang. Tapi kalau lama, tua-tua esok nanti, kata cucu tengok nenek senyum, bertukar. Dia kata kenapa opah menangis? Tukar di antara senyum dan menangis. Awak ni senyum ke menangis? Dia kata opah menangis, apa pula opah senyum? Pada waktu tu janib sudut rahmat lebih banyak daripada mawaddah. Saya lah bergurau, saya kata waktu muda masuk dalam rumah bau minyak wangi. Sudah tua bau minyak apa? Minyak angin. Peringkat kita hari ni peringkat minyak wangi ke minyak angin? Datuk kata minyak angin dah kita kan dah. Minyak wangi ni peringkat muda-muda ni minyak wangi lagi lah. Jadi itu dia panggil dalam Al-Quran, Allah kata mawaddah wa rahmah. Mana mawaddah ni waktu minyak wangi, rahmah tu lebih pada minyak angin. Jadi
Semua sakit. Yang ni sakit kaki, yang ni sakit lutut, yang ni sakit kepala, macam-macam ubat, bergatang ubat kita kata ada. Maka Allah SWT anugerahkan kepada kita sifat yang ada ini. Cuma ada pesanan daripada sebahagian daripada pegawai agama, Tuan Qadi, dia kata, Ustaz, kalau ceramah tu tolong betulkan doa yang silap berlaku di kalangan orang-orang dulu. Saya kata, doa apa? Masa dulu kan, bila orang kahwin, dia kata semoga kekal ke anak cucu. Ramai yang terjadi peristiwa bila boleh cucu, atuk opah bercerai. Dia kata mungkin salah doa kita dulu. Saya kata cakap betul Tuan Qadi. Dia kata saya pesan kepada Abu Anas ni tolong sampaikan, tukar format doa tu, semoga kekal sampai ke syurga, barulah kita betul. Ini sampai ke anak cucu. Sampai anak cucu, nenek nak. Kita pun heran juga. Terkejut juga deh. Berapa umur nak bercerai ni? 70 tahun. Kenapa nak bercerai? Tak ada keperluan dah. Aku duduk dengan dia apa tak ada. Jadi kita kata hilang mawadah, hilang rahmat, maka terjadilah peristiwa yang cukup merusingkan kita. Maka Allah SWT sebut inna fi zalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Allah kata dalam isu perkahwinan ini adalah merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla bagi orang yang berfikir. Jadi mudah-mudahan kita semua ini termasuk di kalangan orang yang berfikir, orang yang memikirkan kenapa suami dan isteri, keluarga ini adalah merupakan suatu asas di dalam kehidupan manusia. Tak mungkin kita tak ada isteri, tak mungkin kita tidak ada anak. Ada juga yang tak ada isteri tapi jarang ada. Jadi kalau tak ada anak, ada juga di kalangan manusia dipanggil mandul. Itu adalah merupakan kuasa Allah. Yahabu liman yasha'u inatha. Allah kata, aku beri kepada orang ini anak perempuan saja. Semua anak dia perempuan. Sampai ada seorang kawan saya ni, anak perempuan saja. Berapa orang dah? 7 berapa nak. Dia kata isteri dia mengamuk, tak mau melahirkan anak lagi. Saya kata teruskan. Boleh jadi yang ke-8 tu laki-laki. Keluar yang 8 pun perempuan juga. Dia kata dia tak nak dah. Kata buat lagi. Biar dia lahirkan lagi. Boleh jadi yang ke-9. Akhir kali dia punya sudah pencing beranak pun tak dapat anak laki-laki. Allah sebut dalam Quran ni, yahabu liman yasha'u inasa. Allah kata aku beri pada orang ni ada kalanya perempuan saja. Bila orang mari mengadu kepada seorang tuan guru, dia kata, Syekh, saya ni sedih. Kenapa sedih? Anak saya semua perempuan. Dia kata, baca Quran tak? Dia kata baca. Allah kata apa kepada Nabi SAW? Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Bukanlah Muhammad itu bapa pada orang laki-laki di kalangan kamu. Semua anak laki-laki Nabi SAW mati kecil. Berapa orang anak laki-laki Nabi? Mana budak-budak ni? Berapa anak Nabi? Anak Rasulullah SAW berapa orang? Yang ni boleh, yang lebih boleh. Dia belajarkan fardu ain. Pergi tak kelas fardu ain? Pergi. Berapa orang anak Nabi? Sudah ni anak tak jawab, ayah kena jawab. Ada. 7. Boleh sebut? Boleh cuba kata? Nama. Boleh sebut angka okey dah. Boleh sambung tak? Anak Nabi berapa orang? 7 dia kata. Tapi kita nak dengar nama. Jadi pelajar-pelajar, anak-anak kita ni dididik dengan maklumat-maklumat yang basic. Cantik buku-buku yang sekarang ni banyak, alhamdulillah. Buku-buku yang ditulis oleh ustaz-ustaz kita sendiri pun dalam versi bahasa Melayu pun dia panggil pendidikan asas kepada fardu ain. Kita kena anak Nabi apa orang. Jadi Allah Ta'ala takdirkan anak Nabi yang laki-laki, Qasim, Abdullah, Ibrahim, semuanya mati kecil. Tapi anak perempuan kekal. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum lagi yang menjadi keturunan, menyambung keturunan Nabi sekarang ni, iaitulah melalui Sayyidah Fatimah. Fatimah ni anak dia nama apa? Fatimah Al-Hasan
dan Al-Husain. Dia ada Al-Hasan dan Al-Husain. Orang lain kata Hasan Husain. Al-Hasan dan Al-Husain. Jadi kita kata tak usah duduk apa ni susah hatilah. Allah pilih para anbiya kebanyakannya anak dia perempuan. Barulah kawan kita tenang, tapi tenang pun dah. Pencen lah. Ambillah anak. Ada orang wa yahabu liman yasha'u dzukura, ada yang Allah Taala beri laki-laki semua. Semua laki-laki. Ada di kalangan kita ni semua laki-laki. Allah kata ataupun aku beri dua-dua, laki-laki ada, perempuan ada. Wa yaj'alu man yasha'u aqima, yang kategori yang ketiga, yang keempat, ada yang Allah kata aku jadikan mereka ni tak ada anak, tak ada zuriat. Bila orang tak ada zuriat, adakah dia rasa susah? Ramai di kalangan kita ambil orang biasa, kita susah nak kesan. Tapi bila kalau kita tengok kepada sejarah para ulama-ulama yang besar, kibar ulama, ada sebuah buku yang ditulis, nama dia Al-Ulama Al-Uzzab, ulama yang tak kahwin. Satu senarai. Tadi ustaz kata kena kahwin, ni senarai ulama tak kahwin. Kenapa pula? Dia tak kahwin bukan sebab tak nak, tak sempat. Ada yang keluar masuk penjara, nak kahwin dengan siapa? Keluar masuk penjara kejap, masuk balik. Ada yang tak sempat nak tidur. Contoh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, dia kata dia tak sempat nak tidur sebab apa? Sebab dia tak menulis kitab. Akhir sekali dia meninggal pada umur 45 tahun, tak tinggal anak. Tapi kita kata Allah SWT awadahullahu khairah, Allah Ta'ala ganti dengan yang lebih baik daripada anak sendiri. Hari ni tuan-tuan kalau pergi dengan kuliah maghrib, kuliah subuh, pasti kita akan terdengar nama qala Nawawi rahimahullah ta'ala. Berkata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala bagi rahmat. Walaupun tak ada anak, tapi yang menyambung lidah dia, kitab-kitab dia, dan doa para muslimin sepanjang zaman, kita mengatakan itulah tanda Allah SWT kata kalau tak ada anak, tak ada zuriat sendiri, insya-Allah ada lagi zuriat lain yang akan menyambung kebaikan yang kita buat. Jadi alhamdulillah, ayat ini bila kita tadabbur, kita perhati, sehingga Allah Taala sebut inna fi zalika laayat. Perkahwinan itu sendiri merupakan ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Maka disitulah kata di para ulama, yang pertama sekali ciri-ciri kalau kita nak cari pekoh muamalah kita dengan isteri, yang pertama sekali cari isteri yang baik. Macam mana nak baik? Yang baik itu selain daripada keturunannya, rupa parasnya, iaitulah orang yang tahu agama, orang yang belajar agama. Jadi maka kita ambil yang ni. Kata Nabi SAW, tunkahul mar'atu lima li arba. Mungkin seorang perempuan tu dikahwin dengan sebab 4 perkara. Yang pertama, kerana dia ada harta banyak, orang minat dia sebab dia kaya. Auli jamaliha, sebab dia cantik, comel, bertaraf ratu cantik dia ni, rupa dia. Auli hasabiha, keturunan dia, bangga gitu, dia boleh kahwin dengan anak siapa tu? Anak fulan, orang besar, anak tuan syekh, anak tu imam, anak yang betul keturunan. Ataupun dia kahwin semata-mata kerana agama, maka Nabi kata fazfar bizatid din taribat yadak. Kalau mau ambil yang agama, itulah yang terbaik, sebab bila ada agama dia akan kawal yang lain-lain biiznillahi azza wa jalla. Cuma bila peraturan-peraturan yang kita disebut oleh Allah azza wa jalla, iaitulah apabila berlakunya persetujuan di antara laki-laki dengan perempuan, Nabi kita suruh tengok, calon tu kena kenal. Tak boleh pakai, sekarang ni ramai orang kenal melalui internet. Dalam internet dia boleh tukar rupa, comel orangnya dah. Bila jumpa depan, lain macam je, macam jerawat banyak. Baru ni saya jumpa seorang pakcik, dia mari. Kata, awak mari mana ni? Dia kata, mari daripada jiran kita, negara jiran. Kenapa? Nak mari kahwin dengan orang di Korea, kajian di Sungai Durian. Saya kata, duduk di Indonesia, mari nak kahwin sini. Mana kau jumpa? Sebab kita tahulah makcik yang dia nak kahwin, dia tak pernah keluar kawasan pun.
Oh, dia kata dia jumpa dalam Facebook. Bisa Facebook ni rupanya yang mengatur, menyusun atur jodoh di zaman kita ni. Jadi kadang-kadang orang tu percaya, tertipu banyak juga. Ada seorang perempuan tu dia kata dia habis duit lebih kurang 80,000 tak silap. Sebab dia tengok di Facebook orang-orang bukan Islam tu nak masuk Islam kerana nak kahwin dengan dia, tapi dia nak masuk visa kena bayar apa-apa. Dia punya gila, dia transfer duit dia kepada kawan tu. Jadi akhir sekali kena tipu. Dia cakap, ustaz boleh ke ustaz saya nak suruh maya ajak apa duit kau masuk dalam akaun orang. Nah, maya ajak ni kalau ada kat depan ni tak tahu siapa orang tu. Jadi terpengaruhnya kita. Maka di antara mawaddah yang punca kebaikan itu, Nabi SAW kita tengok dulu. Dia kata kalau mau nak kahwin pergi tengok. Jangan pakai jumpa tak tahu siapa, pergi siasat dulu barulah kita tengok. Sebab dia panggil bekas. Ibu taklah bekas untuk melahirkan zuriat yang kita nak. Mak dia tu. Jadi kita cari bekas yang baik, barulah acuan yang baik. Insya-Allah barulah dia boleh jadi yang baik. Kemudian tengok di muka surat 161, tanggungjawab. Manusia hari ni bila sudah kahwin, dia besar kepala jadi. Tahu besar kepala? Dia kata awak isteri saya, awak kena taat pada saya. Sedap juga ayat dia tu. Nah, memanglah isteri kena taat suami, tapi kena ingat taat kepada suami bukan taat mutlak sebagaimana kita taat kepada Allah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketaatan yang ada batasan. Ketaatan yang ada batasan. Selagi dia beri suruh kita taat dan dia sendiri taat kepada Allah azza wajalla, maka isteri mesti taat. Tapi kalau ada dia apa ni, dapat suami yang pelik, dia kata awak dah jadi isteri saya, tak boleh lagi nak tutup aurat. Wajib ke muslimat taat suami lagi ni? Tak wajib. Saya jumpa seorang orang Malaysia duduk kerja di Arab Saudi. Arab Saudi kan orang pakai tudung belaka, pakai baju abayah hitam. Isteri dia tak mau tudung. Kita pun tanya kawan-kawan, kenapa dia ni tak seorang tak bertudung? Biasanya orang tak bertudung di Arab Saudi ni nurse, pekerja-pekerja luar yang bukan Islam, yang non-Muslim. Tapi dia termasuk salah seorang Malaysia yang berwatak non-Muslim, berwatak bukan orang Muslim. Bila kawan-kawan dia bagi tahu dia tu, ustaz, suami dia cakap tak boleh tudung sebab dia ni suka tengok perempuan. Jadi saya suka tengok perempuan, tengok orang. Jadi kalau orang tu tudung saya tak suka. Jadi oleh kerana saya tengok orang, saya nak suruh orang tengok bini saya. Kita kata ini satu jenayah yang dibuat oleh seorang suami yang tidak bertanggungjawab kepada isteri. Sepatutnya dia yang melindungi isteri, bukan dia yang buat satu akta SOP yang bercanggah dengan syariat. Jadi sepatut isteri dia tak payah taat. Cuma bila kita kata tanggungjawab, setakat mana tanggungjawab? Tengok. Yang pertama, hendaklah berbuat baik kepada isteri dan suami bergaul dengan mesra. Maknanya buat baik. Sebab kita ambil anak orang ini, Nabi SAW sebut dalam hadis ketika Hajjatul Wada. Tahu Hajjatul Wada? Hajjatul Wada ni waktu Nabi kita haji terakhir, ya? Salah satu daripada ucapan yang sangat masyhur yang disebut oleh Nabi sallallahu dalam Hajjatul Wada, iaitulah khutbah dia di Arafah. Salah satu dari isu yang disebut, Nabi kata istausu bin nisa'i khaira. Aku pesan kepada kamu, jagalah wanita-wanita kamu dengan baik. Akhaztumuhun nabi amanatillah, kamu ambil wanita itu sebagai amanah daripada Allah azza wajalla. Kita ambil anak orang, mak ayah dia sayang sangat-sangat pada anak, betul tak? Bila orang mari nak pinang anak kita, sayang tak sayang anak kita? Kita jaga dia daripada budak sampai besar, tiba-tiba suami mari ambil, tiba-tiba dia ambil, dia tak bertanggungjawab, tidak beri kasih sayang yang baik, tak beri nafkah dengan sepenuhnya. Maka kita mengatakan ini satu tanggungjawab yang cukup berbahaya. Jadi Nabi kita berpesan mengambil anak orang itu amanah daripada Allah azza wajalla. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu daripada model contoh, Nabi mengatakan khairukum li ahli. Orang yang paling baik di kalangan kamu iaitulah orang yang buat baik kepada isteri dia. Wa ana khairukum li ahli. Aku orang yang paling baik kepada keluarga aku. Sekarang hari ini timbul isu dalam Facebook
Tak, dia panggil apa isu? Dia kata kalau sayang ke isteri, kenapa kahwin lain? Oh, ayat dia panjang pula, kita pun tak berani nak terbuka malam ni. Sebab nampak muslimah ada sebelah ni. Jangan pasal dia kata ustaz, namanya suruh berhenti tak ada habis. Nabi SAW, rahsia dia, kenapa Allah Ta'ala izinkan Nabi berkahwin? Orang lain kalau paling berani pun 4. Tapi Rasulullah tidak, lebih daripada 4. Semasa isteri ada 9 orang. Mari pula bangun puak-puak liberal, puak-puak yang menentang Islam ni, dia kata Nabi ni ikut nafsu. Kita kata tidak. Ada sebuah buku yang dijawab oleh seorang Syekh Sabuni rahimahullah, dia tulis Syubhat haula ta'addud zaujatin Nabi. Suatu menjawab kekeliruan tuduhan orang bahawa Nabi SAW ni berpoligami dengan sebab nafsu. Dia jawab satu-satu. Kita malam ni tidak bercadang untuk jawab, cuma nak beritahu bahawa Rasulullah letak tanggungjawab yang pertama sekali, tanggungjawab suami dengan isteri, ialah tanggungjawab akhlak. Maknanya kita kena buat baik kepada isteri. Sebab kita ambil dia tanggungjawab daripada ayah dia kepada kita. Cuma timbul soalan, kalaulah anak sudah dikahwin, ayah ni lepas terus total tanggungjawab ke masih lagi ada tanggungjawab kita? Setengah ayah tu gembira dia isytihar pada hari perkahwinan, alhamdulillah tanggungjawab saya sudah selesai. Tanggungjawab yang saya pikul sekarang ni telah diambil oleh suami. Kita kata betul lah, tanggungjawab suami itu ambil sebagai seorang suami. Tapi sebagai bapa, sebagai ibu, kita masih lagi bertanggungjawab dengan anak kita. Masih lagi bertanggungjawab dengan anak kita. Di antara tanggungjawab kita je, iaitulah tanggungjawab nasihat. Tanggungjawab nasihat. Tengok dua orang ni ada masalah, ada masyakkah, jangan pula anak, ayah, ibu mudah je keluar kata-kata, tak apa, orang tak nak, kita sanggup bela semula anak di rumah. Itu ayat nak pisahkan suami isteri. Sepatutnya bila ada masalah, kita yang pergi jumpa, panggil menantu, mari anak, dah ada masalah apa, mak dengar pelik-pelik ni berlaku, apa yang tak kena, apa yang salah. Sepatutnya itu muamalat kita perbetulkan, bukan jadi batu api. Allah. Dalam hidup saya jumpa seorang ustaz, kerja dia relax, dia semua keputusan dia simple je. Orang mari tanya, ustaz, saya nak minta nasihat, isteri ni tak baik ke, suami tak baik. Senangnya dia kata, apa dia? Cerai. Kata mudah demo. Orang Kelantan kata mudah demo dah tu. Semua benda suruh cerai belakang. Dalam Islam Allah Taala perintahkan fab'atsu hakaman min ahli. Kita kena lantik juru penasihat. Hakam ni mana orang tengah yang boleh menyelamatkan rumah tangga. Dia ada semua benda lepas lalu. Kita katalah itu satu kesilapan yang cukup besar. Jadi kita yang kena tanggungjawab yang pertama ni, tuan-tuan dan para jemaah sekalian, yang kita kena sedar, tanggungjawab kita bukan hanya makan minum, tapi tanggungjawab sebagai suami kepada isteri, tanggungjawab yang besar sekali dari sudut menjaga agama. Itu yang kita jarang ada bincang. Jaga agama macam mana? Isteri, suami kena belajar. Dia kata, ustaz, belajar apa? Saya kata, belajar fardu ain. Kita bila sebut fardu ain, termenung lalu, betul tak? Yang kita faham ya, bila sebut kelah fardu ain, kelah apa? Semaya lagi? Ataupun ada satu benda yang kita nak buat, ni kelah fardu ain ni. Kalau malam ni kita kata malam ni pengajian fardu ain, agak-agak yang datang orang tua ke budak-budak? Sebab apa jadi budak-budak? Sebab kita mana tu nak hantar anak fardu ain. Fardu ain itu bukan untuk budak-budak, untuk semua kita. Jadi kita salah faham istilah fardu ain, dia jadi untuk budak-budak. Kita kata tak, bukan. Fardu ain itu mana satu ilmu yang wajib diketahui oleh semua orang, itu fardu ain. Sekarang ni kita tahu, alhamdulillah, kita mengucap 2 kalimah syahadah. Tapi satu lagi tanggungjawab kita, kalau orang tanya, mu percaya ada Allah? Percaya 100%, kita yakin ada Allah. Alhamdulillah, kita orang beriman mesti percaya. Tapi kalau orang tanya lagi, manakah bukti dalil ada Allah? Boleh jawab tak boleh jawab? Macam mana Azman?
Payah kena cari bukti ada Allah. Payah. Kita ambil pengalaman dia. Sila nak jumpa ada Allah tu macam mana? Dilihat keadaan sekeliling kita seperti udara yang kita seduh. Kita tengok kepada makhluk-makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Betul. Orang Badui pada pasir kan, hidup dia dengan unta. Dia kata al-ba'ratu tadudu alal ba'ir. Tahi unta ni menunjukkan ada ibu unta kat sini. Ada makhluk, mesti ada Tuhan. Itu yang analisa dia buat. Tapi kalau orang tanya kita, awak tahu ada Allah? Tahu. Mana bukti ada Allah? Ayah saya kata. Tak sempurna iman dia. Sebab dia sendiri tak yakin. Dia kata ayah dia bagi tahu. Itu dia panggil tanggungjawab yang pertama, mantapkan kepahaman kita tentang agama. Kalau kita, ya Allah saya nak ajar macam Ustaz, saya pun tak pandai, tak ada masalah. Sekarang ni kelas-kelas ilmu ada. Tak cukup ilmu depan, kita cari ilmu alam maya. Nah, sekarang ni ada satu lagi alam, dia panggil alam maya. Ada sahabat kita ni, dia belajar alam maya. Dia beli buku. Alhamdulillah, di antara usaha yang saya usahakanlah untuk memberi ilmu dan maklumat kepada para jemaah. Semua kuliah kita yang mengaji berkitab, kita ada rakaman, akademi kita susun dengan baik. Siri 1, siri sampai 30, sampai 150 siri ada. Semua susun. Jadi dia belajar. Tiba-tiba ada orang mari cakap. Dia kata, awak belajar dengan siapa? Ni. Dia tunjuk dalam skrin dia. Hoi, dia kata belajar tak ada guru. Dia pun baca kata-kata hikmah orang dulu. Siapa yang tak belajar tidak dengan guru, maka syaitanlah guru dia. Dia mari tanya saya tu, nampak macam menggigil dia. Saya dah khatam kitab ni, adakah saya belajar? Tak betul. Saya kata, waktu awak belajar tu, awak tengok apa di skrin? Tengok Abu Anas. Dia tengok saya. Lepas tu sampai hati kau kata aku tu syaitanlah guru dia. Dia kata macam mana? Yang syaitan guru tu geng-geng ajaran sesat tu. Dia ambil Quran, dia baca sendiri, dia tafsir sendiri. Ada satu kumpulan orang, dia kahwin 9 orang. Dengar cerita apa ni? Bagus orang sini tak tengok internet. Dia kahwin 9 orang sebab dia kata dalam Quran Allah Ta'ala sebut kahwinlah dengan perempuan tu masna 2, wa sulasa 3, wa ruba 4. 2 campur 3 berapa? 5 campur 4. Sampai 9. Quran suruh. Nak kata apa? Itu contoh sistem ajaran sesat. Ini yang dikatakan belajar tak ada guru. Guru mana tafsir macam tu selain daripada dia? Itu dia panggil guru tak ada guru. Jadi kita kena belajar alam maya ke alam nyata, mesti kita kena buat. Yang kedua, hendaklah hubungan yang dijalinkan bukan semata-mata hubungan di tempat tidur atau memenuhi kehendak syahwat, tetapi hubungan kita sebagai sahabat, sebagai teman, sebagai ibu yang akan melahirkan zuriat. Maka dalam rumah tangga ni mesti ada kerjasama, mesti ada tanggungjawab yang bersama. Dia kata saya tak suka dengan isteri. Bila tak suka dengan isteri hari ni, zaman kita hari ni, orang akan mengadu. Dia mengadu pada siapa? Siapa dia ke tempat mengadu? Tak suka dengan isteri, tak suka dengan suami, dia mengadu pada siapa? Tok Syekh dia. Syekh dia nama Facebook. Habis satu dunia tahu. Allah, kita ni kadang-kadang tak pandai. Bertanya pun tak pandai ada juga. Saya waktu jadi panel TV 9, tanyalah ustaz dulu. Zaman muda-muda dulu. Rasa masa TV ustaz tu tak ada lagi warna-warna rambut tu kepala tu dah. Dia tanya. Ingat tak bila orang tanya, stesen TV akan tulis nama orang. Nama dari mana? Dia tanya ustaz, saya nak tanya soalan. Kata silalah, tajuk dia bertanyalah ustaz. Dia kata apa soalan? Dia kata soalannya, anak saudara saya ni telah mengandung tak ada suami. Saya pun isyarat kepada pihak yang tanya supaya cut sikit. Sebab dia tanya anak saudara saya, sedangkan orang tengok mesti ada orang kampung dia, kenal dia. Jadi ini dia panggil mengaibkan. Jadi kita sekarang ni bukan ada masalah apa-apa, tak payahlah tulis-tulis. Bukan semua benda mesti didedahkan kepada masyarakat. Bukan semua benda yang boleh kita sebarkan kepada orang. Ada perkara yang boleh kita selesaikan sama-sama kita, yang tak boleh kita nak buat. Dia ada setengah orang ni, dia panggil mulut leza. Saya jumpa dengan seorang perempuan, dia kata ustaz, sudah sampai masa.
Hai, kata pelik sampai masa pun dia pergi haji, jumpa dengan saya di Mekah. Sampai masa, apa dia masa? Saya berpisah dengan suami. Pelik ni. Waktu awak kahwin dulu, orang doa supaya sampai ke anak cucu ke macam mana? Dia kata waktu dia daripada dia muda dulu, suami dia tak berubah dengan mulut lezanya, kata macam-macam, maki suami isteri. Kalau lambat tak kena hak dia nak, kata teruklah dia punya bahasa kesat, kata orang. Tapi kenapa awak boleh sabar? Patutnya dah suami macam ni cerai awal-awal lagi lah. Ni anak dah 6 dah, anak baru nak cerai. Dia kata waktu tu saya anggap dia berubah, dapat anak 2, tak berubah lagi. Sambil-sambil bala beranak pula yang ketiga. Kata boleh pula beranak. Patut tak beranak dah bila kelahi ni. Rupanya waktu lain dia kelahi. Tapi sekarang ni kenapa mau nak? Dia kata anak dah besar. Anak pun setuju. Bila tengok mulut ayah ni terlalu dasak kepada isteri, kepada mak dia, anak pun setuju. Kalau mak Umi nak bercerai pun bercerai lah. Kita duduk anak beranak, biar ayah cari hak lain. Kita kata subhanallah, ada kalanya wanita ni sampai tahap kesabaran dia limit. Ada orang sabar, over sabar, ada. Saya main kerusuh haji di sini, Kuala Lumpur ni. Dekat last sekali nak habis kerusuh haji, tiba-tiba seorang muslimah dia kata, Ustaz, saya macam tak lagi haji. Kenapa pula? Bukan ada peperiksaan, kerusuh haji ni habis 10 siri ni habis gitu ya. Tak kata awak masuk periksa, kalau tak lulus tak lagi haji. Kau pernah kena periksa? Ada? Tak ada periksa. Doktor periksa adalah ada, nak tengok kesihatan. Kenapa makcik tak ada pergi? Dia kata dia tu, kebetulan dia bawa anak perempuan dia, umur nak habis universiti dah, umur 20 lebih. Dia kata waktu saya lahirkan budak ni, suami dia hilang entah ke mana. Hilang entah ke mana. Tiba-tiba bila dia dengar saya nak pergi haji, dia muncul sekarang, dia mengamuk, saya tidak izinkan awak sebagai isteri pergi haji kecuali bawa dia. Nak suruh bawa dia, patutnya relax lah. Awak saya. Dia kata, Ustaz, daripada budak ni kecil sampai hari ni baru dia muncul. Jadi adakah saya layak untuk taat pada dia, ataupun tak lagi haji sungguh? Kita tanya dia, kenapa awak tak pergi report jabat agama? Dia kata, saya pun sabar ya. Kalau report, memang ada akta, orang yang meninggalkan isteri tanpa berita, tanpa nafkah, tanpa apa-apa sebab, hakim boleh ceraikan. Ni 22 tahun. Kenapa tidak report? Dia kata, saya terlebih sabar Ustaz. Tengok, macam-macam orang ni. Terlebih sabar ada, kurang sabar ada, sabar separuh jalan pun ada. Maka Nabi larang suami menggunakan perkataan ataupun mencemuh isteri, tidak. Nabi kata, la yafruq mu'minun mu'minatan, janganlah seorang suami mencela isteri dia kalau dia tak suka satu perangai, kariha minha radiya min akhar, kalau dia tak suka satu perkara, mungkin banyak lagi yang dia suka. Kita manusia, mana ada 100% orang suka, betul tak? Dengan isteri ke, dengan anak-anak pun ada dia tak suka apa ayah dia. Tapi nak larang, nak tegur ayah. Nak tegur ayah. Terbang tegur kan tak dapat duit. Dulu waktu anak dah besar, sekarang ni yang tak boleh tegur anak siapa? Ayah pula. Saya jumpa bila kita ceramah tentang tanggungjawab ibu bapa. Ada makcik bagi tahu, Ustaz, saya dah tegur anak saya, dia tak tutup aurat. Saya tegur dia, kau ni tutup aurat lah, awak tu seorang muslimah. Dia cakap, mak nak tengok saya di kampung ke tak nak tengok? Itu jarak amarannya. Nak tengok saya balik kampung, jangan tegur. Satu bulanan 500. Tegur lagi sekali, naik lagi. Tak naik dah, potong terus. Jadi dia mari tanya, dia kata, berdosa kalau dia tak tegur anak dia? Sebab anak dia yang pertama, dia nak lari, tak mau balik. Yang kedua, bantuan pun akan dipotong, bantuan kebajikan bulanan. Saya kata, kita ni dengan anak, tanggungjawab kita setelah dia bersuami, tanggungjawab kita memberi nasihat. Kalau dia tak dengar, kita mengaduilah kepada Allah Azza wa Jalla. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ubah di satu hari nanti. Kita tak dapat. Itu hak suami, itu hak ibu bapa, hak isteri pula lagi teruk. Dengar ada cerita suami cancel doa bini.
Dengar tak? Tak dengar lagi, tak dengar kita cerita. Dua orang ni pergi umrah. Bila dia pergi umrah, biasalah kita muslimat kan, siapa dekat Kaabah tu, di antara doa yang kita minta keharmonian rumah tangga, minta supaya Allah Ta'ala baikkan suami kita ni daripada dulu solat celang-celuk kata orang, supaya jaga solat, daripada tak suka pergi masjid, suka pergi masjid. Salah satu daripada doa dia nya, ya Allah ya Tuhanku, anugerahkanlah kepada suamiku ni kesedaran untuk berhenti merokok. Habis khusyuk dia, menangis dekat Kaabah. Balik ke lobi hotel, jumpa dengan suami, bersalam, terima kasih abang kerana bawa saya mari. Hari ni saya doa khusus untuk awak. Oh, dia kata, kau doa apa? Banggalah dia tu. Dah, doa suruh akhlak baik, boleh terima lagi, senyap lagi. Sampai bak rokok, aku suruh engkau, Allah Ta'ala anugerahkan kau boleh berhenti rokok. Dia kata, kau doa tu? Doa. Dia angkat tangan selalu. Ya Allah ya Tuhan, aku minta tolong cancel balik ni. Doa cancel. Ada juga punyalah dia punya haru, suruh minta Allah Ta'ala cancel balik doa yang tadi. Yang lain-lain tak apa, jaga solat tak apa, rokok jangan. Saya pergi hospital di Kota Baru, ada budak pakai baju masuk hospital, dia tulis kat besar kat belakang, biar putus cinta jangan putus rokok. Kata ni kes ni berat ni, kalau kita larang ni bergocoh hari ni kata. Tak boleh apa-apa. Baiklah, yang terakhir, lepas ni kita buka soal jawab ni, boleh tanya tentang sebab tajuk ni terlalu panjang. Tanggungjawab kita satu lagi selain daripada kita bertanggungjawab beri kasih sayang, selain daripada ini, iaitulah tanggungjawab kita suami isteri dari sudut hubungan dengan keluarga. Ada kalanya takut kepada isteri sampai nak pergi ziarah mak pun tak boleh. Takut kepada suami nak balik rumah mak pun tak boleh. Kita kata ini di antara kepincangan yang berlaku dalam masyarakat. Kita mengatakan bila orang ni, kita kena ingat, bila seorang tu kahwin dengan isteri dia, mak dia tu mak kita. Lepas je akad nikah, lepas akad, siapa dia bawa akad nikah ni? Tak imam bawa akad nikah, kena nikah budak lagi. Tak boleh tanya ni, inilah hak bagus sikit. Lepas akad nikah tidak pergi bersalam dengan mak mertua, bersalam, dah jadi mak kita tu. Andai kata seorang suami itu bercerai dengan isteri, dia tak bercerai dengan mak dia, tetap mahram sampai ke hari kiamat. Tiba-tiba kes sikit berlaku benda-benda yang kurang selesa, putus hubungan, putus adik-beradik, putus keluarga. Sebab apa? Sebab tak suka dengan mak mertua, adik-adik lain, dengan keluarga juga putus. Kita mengatakan sepatutnya tidak putus, tapi kita masih ada ruang, masih ada peluang untuk apa? Untuk kita memperbetulkan keadaan. Dia kata betul, ada setengah orang tua ni, kita nak jadi orang tua ni kena beringatlah. Tak? Ada setengah orang tua dia masuk campur semua perkara. Lebih-lebih lagi kalau menantu yang dia tak suka. Ini masalah. Ada yang keluar fatwa pun ada. Tidak fatwa hukum, fatwa dia panggil. Tak. Dia kata kalau kamu kahwin juga dengan budak perempuan yang aku tak suka ni, jangan balik tengok aku. Kalau mati pun mayat aku jangan disentuh. Kita kata mau apa sampai mereka ini. Lain kalau budak perempuan tu budak yang jahat, budak yang akhlaknya buruk, budak yang orang panggil kira tak ada akhlak lah. Nah, logik juga. Ni budak baik, cuma cross line, kata orang, cross line. Dia minat kepada budak lain. Si anak ni jumpa gawe lain. Kalau kata gawe, jumpa gawe lain di universiti contohnya. Nak ngau gini. Kita nak kata apa? Yang kampung tu kita pun tak tahu, rupanya mak yang tanda, dia tak bagi tahu pada anak. Jadi ini untuk orang tua, nasihat kita supaya kita kena kembali kepada qada dengan qadar Allah Ta'ala. Kalau tak balik kepada qada dan qadar, berkelahi dah sampai ke mati. Saya tak suka. Baik, macam mana isu ni? Isu ni kita kena tangani dengan cara yang baik. Kita boleh nasihat anak, mak dah tanda ni anak makcik kau ni daripada kecil lagi, aku berkenan dengan dia gini-gini, boleh tak kalau kau tukar ni? Kalau anak boleh tukar, setuju, Alhamdulillah. Kalau dia kata tak boleh, mak, saya pun berjanji dengan budak ni, dengan mak ayah dia pun saya berjanji dah. Mana kuat janji kita dengan janji mak? Mana kuat? Mak bukan nak kahwin, mencalonkan, tapi yang berjanji tadi orang yang nak kahwin. Janji anak lebih kuat. Maka di situ setelah perundingan yang tidak berjaya,
Ketika itulah kita kena kembali kepada qada dengan qadar, kembali kepada takdir Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak, memang kita akan jadi stres, kita akan terlupa. Itu di antara sebab pentingnya ilmu. Dari salah satu daripada rukun iman, beriman dengan qada dan qadar. Loss di sini banyak perkara yang kita akan hilang dari sudut kepahaman pegangan agama. Itu cukup berbahaya. Jadi para jemaah sekalian, alhamdulillah, itu sajalah ringkasan kitanya. Secara umum fiqh berinteraksi hubungan di antara suami isteri dan kekeluargaan dalam masyarakat kita. Mudah-mudahan ada faedahnya pada kita sini. Dan dalam buku ni di bab yang ke-11 kita buat tajuk khas, menghargai peranan isteri. Yang ni kalau kita nak bincang, kita bincang semulalah tajuk dia ni. Kalau tidak, panjang pula. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.